Lagi sebab kita ada Sukatune giveaway contest di mana anda hanya perlu rakam video cover lagu dari carta Sukatune. Betul. Dan anda mungkin berpeluang untuk menang Tecno Mobile dan earbud secara percuma setiap minggu. Wow, mudah saja. Tapi dah record apa benda semua tu, jangan lupa untuk tag kami di MySukaTV dan jangan lupa untuk hashtag kan SukaTV, hashtag trendy dan terkini dan hashtag suka sangat. Dan paling penting jangan privatekan akaun anda, kena stay public, okey? Jadi selamat mencuba. Yes, dan memandangkan kita hari ini semangat merdeka Ya, betul. Kita nak nyanyi sikitlah. Okey, nyanyi. Okay. 1 2 3. Tanggal 51 bulan 8 57 hari yang mulia, hari bahagia, sambut dengan jiwa yang merdeka. Merdeka! Merdeka! Sampai ke muka saya. Okey, jadi sebenarnya sempena dengan sambutan Hari Kebangsaan ni, kami dari tim Hawa ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Wow, kita punya slogan pada hari ini memang sangat-sangat orang kata jitu ya. Ya, betul. Tekad perpaduan penuhi harapan. Jadi kepada anda, penuhi harapan anda terhadap negeri anda, negara anda. Okay? Yes, betul tu. Okey, jadi saya ada soalan untuk Ash. Apa tu? Apa perkara yang membanggakan you bila you menjadi anak Malaysia? Oh, banyak. Tapi salah satunya saya nak kata yang saya suka duduk Malaysia ni sebab suhu dia tak sejuk tak panas. Sedang-sedang aja. Ya, yang sedang-sedang sahaja. Kalau Mira pula macam mana dah tanya saya kan? Okey, kita tanya saya pula lah. Okey, kalau saya sebenarnya yang saya paling suka dulu sekolah saya campur. Ada Melayu, Cina, India. Jadi saya rasa itu adalah satu benda yang saya rasa sangat seronok sebab bila kita pergi sekolah, kita berjumpa dengan berbilang kaum dan kita keluar pergi kerja sekarang, kita tak payah nak risau ada di mana-mana ada pergaduhan ataupun mungkin bom. Kita hidup di dunia, bukan dunia, di negara ini. Kita hidup di negara yang aman, damai dan makmur. Ya, betul. Itulah orang kata lain daripada yang lain. Malaysia ini memang sangat-sangat aman, makmur dan tenteram. Macam tu. Jadi kita tanya, tadi Mira tanya kat saya tanya kat Mira sebab kita ada tanya juga dekat penonton-penonton dekat luar sana. Jadi kita nak berkongsi dengan anda perkongsian dari media sosial kita dekat InstaShare. Yes, jadi jom kita saksikan yang pertama InstaShare daripada siapakah itu? Makanan kat Malaysia ada various of taste. Membuatkan saya tahu cara nak asimilasikan makanan di banyak tempat. So that bila orang tanya, saya boleh cakap, ni bahan ada kat Malaysia je. Macam tu. Macam spices yang ada dekat luar negara tak ada. Dekat Malaysia je boleh ada. Yes, sebab dekat Malaysia ni sebenarnya Ash, kita pernahlah pergi luar negara kan. Tak adalah banyak sangat negara kita pergi. Tapi kalau kita pergi balik ke Malaysia ataupun pergi luar negara, kita akan rindu makanan Malaysia. Betul. Sebab it is out of the world. Betul. Memang sedap. Ada lagi satu Milo. Milo susah tau nak dapat kat luar negara. Itulah yang special dekat Malaysia. Kalau orang luar negara, macam negara Indonesia dan sebagainya, datang Malaysia sebab dia kata Milo dekat Malaysia sedap. Yes, lain, betul. Ya, betul. Okey, seterusnya kita nak tengok yang nombor 2 pula. Siapa ni? Aface HQ cakap berbilang bangsa, since I believe it contributes to cultural richness. Yes, betul tu. Sebab kita ada Malaysia, kita ada Melayu, kita ada India, kita ada Cina, kita ada orang Kadazan, ada bermacam-macam kaum dan bangsa dan terlampau banyak benda yang kita boleh kongsikan bukan sahaja daripada segi makanan, tapi daripada pakaian juga. Ya, kalau hari ini kita pakai macam tak nak cakap macam mana lah kita pakai. Macam Melayu sikitlah. Hari ini kita tradisional sikit. Tapi dekat bangsa-bangsa lain, tradisional dia lain-lain bentuk pula, lain-lain baju pula. Jadi itu yang membuatkan kita lebih akrab, kita boleh bertukar-tukar bersama dengan bangsa-bangsa yang lain. Yes, bukan itu sahaja sebenarnya. Bila kita berkahwin pun, macam-macam adat yang ada. Kalau Johor lain. Itu yang seronoknya. Kalau orang Johor kena bayar tol. Kena pantun dulu kata. Ya. Okey, baiklah kita nak tengok InstaShare yang seterusnya. Siapakah yang hantar? Sebab
Amy Nabila Rusli kata sebab bermacam budaya dan bangsa serta makanan yang unlimited taste. Ini yang kita kata tadi. Salah satunya Milo. Tapi yang paling banyak sekali setiap negeri ada makanan tradisi mereka sendiri. Ya, betul macam tu. dekat Kedah ada laksa Kedah kan. Sebab orang kata ikan dia tu memang sedap, memang lain fresh. macam. Ya. Kalau dekat Perak pula, saya lupa Perak ada apa. Perak ada apa tu? Tapi Perak memang terkenal dengan limau Bali. Betul. Sebab setiap kali saya pergi Perak, mak saya mesti cakap, jangan lupa dekat Ipoh tu singgah beli limau Bali. Ya. Memang sedapnya dekat Perak aja. Betul. Dekat negeri lain tak sedap. Ya. Kita ada nasi kerabu. Betul. Kita ada macam-macam sebenarnya. Johor pun ada laksa sendiri. Sarawak pun ada laksanya. Ya, itulah yang menariknya tentang Malaysia. Makanan-makanan dia memang kalau orang daripada luar negara pun datang Malaysia ni sebab orang nak makan je. Ya, betul. Belum lagi kita cerita pasal nasi lemak, roti canai, masya-Allah. Itu favorite. Ya, itu dah kira highlight Malaysia lah. Yes, betul tu. Okey, yang seterusnya pula. Apakah dia? Daripada siapa yang seterusnya Instashare ni? Trouble Kirin. Bangga. Sebab tu saya pakai kereta Proton. Betul. Ya, dia bagi sekali dengan lambang harimau tu. Memang lambang kereta Proton lah. Ya, betul tu. Itu adalah produk yang pertama Malaysia keluarkan, betul tak? Produk Malaysia, produk kereta sebenarnya. Ya. Kan? Jadi benda tu sangat membanggakan kita sebab bukan mudah untuk sebuah negara nak mengeluarkan produk kereta sendiri. Ya, betul tu. Baiklah, kita dah bercerita tadi kebanyakan apa yang kita banggakan dan sebagainya. Sebentar lagi kita akan bersama dengan tetamu kita yang membanggakan Malaysia. Jadi kita akan berehat sebentar dan kembali selepas ini. Baiklah, kita masih lagi dengan semangat Hari Kebangsaan kita dan kita nak membincangkan topik mengenai berbakti kepada negara. Jadi, pada hari ini kita bawakan kepada anda Timbalan Penguasa Bomba 2 dan Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Kuala Terengganu iaitu Puan Rozizah Abni Hajar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat, Puan? Sihat, alhamdulillah. Ya, hari ini Puan memang semangat merdeka dengan uniform bombanya. Ya, betul sangat. Jadi kalau setiap hari merdeka tu Puan rasa bagaimana? Kalau setiap hari tu dah tak ada, dah dia punya rasa aura dia tu. Dia kena setahun sekali tu baru kita datang semangat yang lebih lah sebenarnya. Ya, betul. Jadi Puan adalah seorang anggota bomba, betul tak? Betul. Jadi kita nak bertanya kepada Puan, permulaan kerjaya Puan bagaimana? Adakah memang minat daripada kecil untuk menjadi seorang anggota bomba ke bagaimana? Okey, dia apabila kita minat dengan uniform tu, asal dia daripada abang saya yang sulung lah. Dia bekerja sebagai tentera udara. Jadi apabila dia balik bercuti, dia bawa uniform dia, dia sidai uniform dia. Jadi dekat situ, nanti satu hari nanti saya pun nak jadi macam tu. Tetapi minat saya yang sebenarnya adalah polis. Tiba-tiba dapat temuduga, panggilan temuduga untuk bomba. Ya, jadi mungkin rezeki saya di bomba. Jadi saya menjawat jawatan bomba tu daripada tahun 90 lah. Oh, lama. 1990. Ya. Tadi Puan Rozizah kata semalam. Bukan semalam. Pada 16 hari bulan. Adalah ke-33 tahun, betul tak? Dah berkhidmat sebagai seorang anggota bomba. Tanya kita ucapkan. Terima kasih. Satu pencapaian yang sangat membanggakan. Ya, betul. Dan tadi Puan Rozizah pun ada sebut yang abang adalah sumber inspirasi juga. Betul tak? Okey, jadi bila kita cakap mengenai itu, selalunya lah unit badan beruniform ni dianggotai oleh lelaki. Betul. Jadi kita nak tahu jugalah, mungkin Puan Rozizah boleh kongsikan perasaan apabila dapat membuktikan kepada orang-orang di luar sana yang wanita juga boleh dan mampu untuk mempertahankan negara. Ya, pada masa sekarang saya rasa tidak ada lagi gap lah di antara lelaki dengan wanita. Ya. Semua sama je pada saya. Di mana kalau kita lihat sekarang ni pun perempuan pun dah menceburi setiap bidang yang lelaki ceburi. Betul. Ya. Jadi macam sekarang pun Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia masih mengambil wanita-wanita untuk menjadi seorang anggota dan pegawai bomba wanita lah. Okey.
Tidak ada masalah lagi dah sekarang saya rasa. Ya? Jadi sebab sekarang ni negara pun dah maju dan sebagainya. Tak semestinya lelaki saja, perempuan pun mereka perlukan. Betul. Jadi mungkin Puan boleh ceritakan sikitlah sepanjang menjadi seorang anggota bomba ni sebagai seorang wanita, mungkin ada cabaran-cabaran yang Puan hadapi, ada susahnya ke ataupun ada kenangan manis yang Puan ingin kongsikan kepada kami. Okey, untuk makluman Ash dan Mira juga, grup saya ni adalah pengambilan wanita yang pertama pada masa itulah. Pada tahun 90 tu, di mana kami seramai 42 orang lah. Tim yang pertama yang jabatan membuat kajian lah. Sama ada wanita ni sesuai atau tidak untuk menjadi seorang anggota bomba. Kerana tugas-tugas anggota bomba ni dia bukanlah mudah sebenarnya. Betul. Ya, dia memerlukan fitness, dia memerlukan daripada segi mental yang kuat ya untuk menjalankan tugas dan sebagainya. Jadi daripada situ apabila saya ditempatkan, tempat pertama saya bertugas adalah di Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Melaka. Ya, apabila kita masuk ke balai bomba, sebelum ni balai bomba adalah lelaki keseluruhannya. Betul. Ya, jadi merupakan satu orang kata mungkin kejutan kepada pegawai-pegawai lelaki. Tak biasa ada wanita di kalangan mereka. Dan pengalaman yang saya paling orang kata manis kot. Aku ada. Apabila saya naik jendera tu, di keliling lelaki, diorang pula terperanjat saya ada dalam tu. Pasal pakaian, apabila kita mengenakan pakaian baju operasi tu, baju api tu, dia dah ada sama semua. Dia tak ada bezakan. Tak ada beza. Sama saja. Apabila kita buka helmet tu, perempuan. Gitu. Kalau pakai helmet semua nampak semua sama. Daripada segi pakaian semua sama. Tidak ada membezakan lelaki dengan perempuan. Jadi mungkin dekat situ ada kelucuan sikitlah. Ya, mungkin ada sentuhan dan sebagainya dan balik ke balai dia minta maaf kat saya lah. Ya, pasal tak perasan. Itu mungkin satu kenangan manis pada saya lah. Mula-mula berkhidmat dalam Jabatan Bomba. Jadi mungkin kita boleh nak tahu sikitlah mengenai pakaian bomba ni. Kita nak tanya, berminat juga kita nak tahu ni. Jadi sekarang pakaian yang dikenakan adalah pakaian apa? Ini adalah pakaian celoreng. Celoreng. Kalau dalam jabatan adalah pakaian nombor 4. Celoreng ini adalah untuk kerja-kerja menyelamat lah. Ya, macam kita pergi biasalah bomba kan, tangkap ular, musnah sarang tumpuan. Jadi inilah pakaian yang kita pakai mencari orang hilang di hutan. Ini adalah celoreng. Okey, jadi kalau yang pakai helmet tu macam mana? Kalau yang pakai helmet tu adalah pakaian operasi. Ya, itu daripada helmet sampai kaki untuk kita melaksanakan kerja-kerja pemadaman. Kebakaran. Okey, kebakaran. Supaya selamatlah. Ya, dia ada safety lah pakaian tu. Kalau kita terkena api pun mungkin tidak memudaratkan kita lah. Tapi jangan duduk dalam api ya. Itu dia, ingat duduk dalam api kalau tak duduk. Boleh lah macam tu. Juga. Ingat dah pakai dah selamat dah kan. Adalah yang dia punya pantang larang tak boleh. Okey, tadi kita tanya pasal pakaian. Sekarang kita nak tanya Puan Roziza sendiri. Puan adalah seorang wanita, betul? Dan seorang anggota bomba. Mungkin kita nak tahulah siapa yang memberi semangat. Siapakah tulang belakang Puan sendiri yang boleh menjadikan Puan sampai ke tahap ini? Okey. Sudah tentulah keluarga saya. Suami saya, dia juga seorang bomba lah. Okey. Dan juga anak-anak lah. Ya, yang sentiasa yang tidak memberikan saya tekanan langsung untuk saya bekerja lah. Ya, sekarang saya sebagai ketua balai, masa saya banyak habis di balai lah sebenarnya. Ya, saya balik di rumah pun pukul 8 malam baru sampai. Kadang-kadang ada kes pukul 12 malam, pukul 2 pagi, 3 pagi saya akan attend kes lah. Jadi waktu di rumah tu amat kurang lah sebenarnya. Okey. Bercerita mengenai banyak waktu yang dihabiskan di kerja. Mungkin ada detik-detik cemas yang Puan pernah alami, mungkin tangkap ular ataupun apa-apa yang kita tak boleh fikir. Pengalaman yang nervous ni. Macam mana nak kata ya? Apabila saya telah bertugas 33 tahun, saya rasa kes-kes yang saya hadiri itu dah jadi satu kebiasaan lah pada saya. Ya. Tidak ada yang orang kata nervous ke apa, tidak ada lah. Pasal kami ni memang telah dilatih lah untuk menghadapi apa jua halangan lah. Situasi yang di tempat operasi. Cuba kadang-kadang kita rasa tersentuh lah apabila kita lihat rumah terbakar, mangsa lemas, terutama apabila mangsa itu ditemui. Ya, apabila mangsa itu ditemui akan adalah suasana yang sedih lah di kalangan keluarga dan sebagainya. Jadi masa itulah kita kena tahanlah kita punya perasaan.
Jadi macam Puan cakap tadi, kena tahan perasaan tu kan. Macam mana Puan? Kita manusia, betul tak? Kita manusia. Jadi mungkin ada kesukaran untuk Puan sendiri lah, sebab Puan memang menghadapi benda tu kan. Jadi macam mana Puan menyorokkan emosi Puan pada masa itu? Kadang-kadang kalau saya lah, diri saya lah, kalau kita tak dapat tahan perasaan kita, saya lari sikit lah. Pergi ke tempat yang sunyi sikit, dia tenangkan. Pasal ya kalau anak-anak kan, macam anak-anak kita, kalau warga emas macam mak ayah kita kan. Jadi kita sorokkan di situlah. Ya, kita pergilah tenangkan diri dulu di tempat-tempat yang lain lah. Ya, terasa dah okey, baru kita akan ke depan balik, bersembang dengan waris dan sebagainya, memberitahu waris tentang apa yang berlaku. Ya, mangsa telah ditemui dalam keadaan yang dah orang kata yang tidak bernyawa, gitulah. Susah juga sebenarnya menjadi seorang anggota bomba ni, sebab kita dengar tadi, ingatkan macam doktor je yang akan membagi tahu, betul tak? Detik-detik macam tu, rupanya bomba pun kena sama je. Seolah-olah macam perlu pakai satu topeng, betul tak? Betul. Okey, jadi kita nak tahu jugalah mungkin ada pengalaman untuk bantu mangsa banjir, ataupun sebab banjir itu adalah satu benda yang bencana alam, kan? Jadi bukan mudah untuk kita nak cari mangsa-mangsa, dan itulah yang kita nak suruh semua penonton Hawa untuk tunggu dulu. Kita tak nak Puan Roziza jawab lagi sebab kita nak berehat dulu dan kembali selepas ini. Kembali lagi bersama kami dalam program Bual Bicara Hawa. Masih lagi bersama kami iaitu Puan Roziza Abni Hajar di studio. Dan tadi kita ada hang satu soalan mengenai banjir. Jadi bukan banjir sajalah, apa-apa bencana alam. Mungkin boleh ceritakan sedikit misi pencarian yang mengambil masa dan juga postmortem tu, SOP pihak bomba sendiri. Betul. Okey, kalau di Terengganu banjir ni dah menjadi satu, orang kata, setiap tahun lah akan berlaku ya. Daripada masa sekarang ni pun kita telah mula bersiap sedialah untuk daripada segi logistik, daripada segi tenaga manusia, daripada segi kenderaan, daripada segi makan minum, semualah ya, untuk kita menghadapi musim banjir lah. Pasal kalau kita lihat cuaca sekarang ni pun dia tak menentu. Ya, macam semalam pun perjalanan daripada Kuala Terengganu hujan kan. Jadi untuk banjir ni bomba akan sentiasa bersiap sedialah. Dan untuk tahun lepas saya 4 hari tak balik. Disebabkan banjir. Disebabkan banjir kerana pada tahun lepas Kuala Terengganu dilanda banjir yang besarlah. Yang kita tidak sangka, yang bukan spot sebenarnya. Tapi tiba-tiba banjir. Jadi apa yang kami lakukan, sebelum bomba dipanggil, kita dah tahu tempat tu berlaku banjir, kami akan pergi dulu. Pergi dulu, masuk dekat kawasan yang banjir dan akan mengarahkan penduduk untuk keluarlah pada siang hari. Kita tak nak melakukan operasi itu pada malam. Kerana malam apabila karen telah diputuskan dan sebagainya, dia ada banyak risikolah sebenarnya. Risiko daripada segi mangsa dan juga risiko daripada segi penyelamat juga. Kami juga akan berisiko. Ya. Jadi sebelum maghrib tu kami pastikan semua mangsa banjir dikeluarkan daripada kawasan banjir lah dan dihantar ke pusat perpindahan. Okey. Jadi apa yang Puan cakap tadi, saya teringatlah ada stigma masyarakat kita, masyarakat Melayu yang mengatakan kalau call bomba je lambat. Adakah stigma itu mungkin Puan boleh memberikan penjelasan lah kepada semua rakyat Malaysia ni, kenapa boleh adanya stigma tu dan apa yang mereka tak tahu sebenarnya? Sebenarnya masalah bomba lambat ni sehingga sekarang pun masih lagi dikatakan oleh masyarakat lah. Betul. Tetapi sebenarnya masyarakat ni kena faham ya, kami ni juga manusia. Betul. Ya, masyarakat nak sekarang apabila dia call bomba, dia letak je telefon, bomba dah ada dekat depan. Ya. On the spot. Ya, dia nak jadi macam Superman dan sebagainya. Memang tak akan berlaku. Ya, pasal bomba, KPI bomba apabila siren dibunyikan di balai, dalam tempoh 60 saat kami kena keluar.
Ya, 1 minit kami kena keluar. Tak boleh lagi duduk di dalam balai lah. Maksudnya gitu. Tapi apa yang menjadi masalah yang bomba lambat, dia ada banyak sebenarnya. Apa dia punya kejadian tu. Yang pertamanya mungkin kesesakan lalu lintas. Ya, kena pula waktu puncak dan sebagainya. Kalau kami tidak diberi kerjasama oleh pengguna jalan raya, memberi laluan dan sebagainya, itu merupakan satu yang masalah yang kami lambatlah. Ya, dan satu lagi jalan-jalan yang sempit. Ya, kalau rumah terbakar contohnya, jentera bomba 4 tau keluar. Oh, banyak. Ya, 4 jentera dia akan keluar sekali. Jadi kalau jalan yang sempit, akses bomba tidak ada, jadi itu merumitkan bomba untuk hadirlah sebenarnya. Itulah yang sebabnya kenapa bomba ni selalu lewat sampai ke tempat kejadian lah. Ya, tapi kami juga perlukan bantuan daripada masyarakat untuk clearkan jalan lah, maksudnya kan, bagi bomba lalu. Betul. Ya. Jadi semua masyarakat Malaysia kena aware lah benda-benda tu juga untuk membantu bomba ni untuk misi penyelamat dan sebagainya. Betul. Kan. Hari ni apa dia? Jangan komen sahaja. Ya, betul. Komen yang negatif. Betul. Kan? Hari ini Puan Rozizah dah bagi tahu ada 60 saat masa untuk mereka respon dan keluar terus. Jadi kalau lambat tu bawa bersabar, insya-Allah bertenang. Nanti dipermudahkanlah urusan. Betul. Okey, alang-alang tu kita nak tanya satu soalan lah, sebab kita mungkin ramai yang tak tahu siapa sebenarnya yang boleh call bomba dan untuk apa kita nak call bomba. Betul. Jadi mungkin Puan Rozizah boleh terangkan kepada masyarakat Malaysia di luar sana sekecil-kecil isu apakah yang boleh mereka call bomba. Okey, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, nama dah penyelamat dah. Ya, jadi sekarang ni pun masyarakat apabila dia rasa tidak selamat, dia akan teringat bomba. Ya, dia akan teringat bomba, dia akan call bomba 999. Itu nombor yang paling mudah lah untuk di-dial. Ya, daripada macam Ash kata tadi, daripada besar tu dah tentulah bomba sampai kan. Yang kecil-kecil pun kalau balai saya, halau ulat bulu pun panggil bomba. Ada? Ada. Ini kes sebenar. Bukan cubaan. Halau ulat bulu, halau binatang. Yang lepas ada yang sampah, plastik sampah hitam tu dekat jalan raya, tengah-tengah jalan raya. Pun panggil bomba juga untuk alihkan. Ya, kereta terbenam dalam pasir dekat laut. Kuala Terengganu kan dekat dengan laut kan. Ya. Kadang-kadang orang luar datang, dia tak tahu sebenarnya kereta tak boleh nak parking dekat pantai. Yang masuk panggil bomba juga. Tangkap ular, rumah terkunci pun biasalah yang panggil bomba. Jadi sekarang ni apa-apa yang masyarakat orang awam ni rasa susah, ya, dia akan panggil bomba. Nanti abang bomba datang berlumba-lumba. Tapi sekarang kita ada kakak bomba. Kakak bomba pula. Tapi janganlah call saja-saja kan. Jangan. Sebab bomba pun ada macam-macam lagi kes yang perlu mereka selamatkan. Ya, betul. Sebab sekarang ni kan banyak juga kes kan yang main-main call dan sebagainya. Bukan sekarang lah, daripada dulu lagi. Daripada zaman saya kecil lagi. Ada orang main dial dan sebagainya. Betul. Kalau perlu betul-betul perlu bantuan bomba, panggil bomba. Ya, InsyaAllah kami akan memberikan perkhidmatan kepada masyarakat. Yes, itu adalah tugas seorang bomba lah. Jadi kita nak tanya juga, kalau yang kita tahulah unit beruniform yang dekat Malaysia ni macam polis dan sebagainya, selalunya bekerja mesti tak balik rumah dan sebagainya. Kalau anggota bomba pula macam mana? Adakah macam tu juga? Sama juga kot. Ya. Pasal untuk diri saya lah ya, yang banjir awal tahun ke tahun lepas. Saya 4 hari ya tidur kat balai bomba, tak balik ke rumah lah maksudnya ya. Kerana sentiasa dipanggil, sana panggil sini panggil, banjir untuk dan sebagainya. Jadi saya ambil keputusan untuk tidur di balai lah maksudnya. Jadi apa-apa yang anggota nak rujuk senang, kita berada di balai lah. Betul. Ya. Kerja bomba ni bukan orang kata macam anggota saya, dia bekerja 12 jam. Pukul 8 pagi hingga 8 malam. Tidak semestinya 8 malam tu boleh balik. Kalau ada kes dia akan extend sampai pukul 12 malam ke terpulang lah. Tengok kepada kes lah yang dihadiri. Ini tak semestinya waktu tu sama je. Pukul 8 pagi hingga 8 malam balik, tidak.
Oh, dia bukan macam office lah. Bukan office hour lah kan. Di balai bomba dia bertukar 12 jam lah. Ini adalah satu pengorbanan ya daripada bomba, polis, semua unit beruniform, pengorbanan frontliner di negara kita. Ya, betul. Jadi kita ada satu lagi soalan kita nak tanya. Mungkin beberapa tahun lepas negara kita dalam tempoh PKP. Okey. Jadi itu adalah satu detik di mana sangat sukar untuk seluruh rakyat Malaysia. Jadi kita nak tahu juga macam mana pengalaman Puan Roziza sebagai anggota bomba, tapi kita kena gantung lagi. Okey, kita akan kembali selepas ini dalam segmen Hawa. Kembali lagi bersama kami dalam program Bual Bicara Hawa dan juga masih lagi bersama dengan kita Puan Roziza di studio. Ya, betul. Ya, tadi kita ada gantung soalan kan tentang apa tu Mira? PKP betul tak? Yes, betul tu. Jadi kita nak tanyalah kepada Puan Roziza, pengalaman ketika negara berada dalam tempoh PKP, sebab saya tahu bukan mudah dan semua rakyat Malaysia dan seluruh dunia sebenarnya mengalami ujian ni, ada yang dilanda menghidap COVID, ya, betul. kan. Jadi macam mana perasaan sebagai seorang anggota bomba, kita jaga orang, tapi family sendiri dekat rumah tak ada siapa yang jaga. Okey, untuk PKP ni, bomba juga tidak terkecuali lah ya untuk kerja-kerja dalam PKP ni. Dia ada sikit kesukaran dekat situ sebenarnya, di mana kalau kami keluar untuk operasi dan sebagainya, kami diwajibkan memakai PPE lah, ya, kerana untuk menghalang daripada dijangkiti. Pasal apa? Kami sebagai penyelamat kena memastikan tidak ada seorang bomba pun yang dijangkiti dengan COVID. Tapi macam mana pun ada juga yang kenalah. Ada juga. Ya. Pada masa tersebut, macam saya pun sebelum balik tu macam biasalah kena bersihkan diri dulu apa semua kan sebelum balik ke rumah. Dah sampai kat rumah pun kena terus bersihkan diri juga lagi dan tak boleh bercampur lagi lah dengan family dan sebagainya. Saya rasa semua pun macam tu juga. Betul. Kan. Kerana benda ni, COVID ni, dia tak nampak sebenarnya. Kalau dia nampak, kita mudah kan. Jadi dia yang satu, apabila COVID ni, kes kebakaran, kes kemalangan dia berkurangan. Kerana semua orang duduk di rumah. Ya, di jalan raya pun tidak ada kenderaan dan sebagainya. Di rumah pun sentiasa ada family, ya, tidak ada berlaku kecuaian dan sebagainya. Ya, pada masa tersebut kami lebih banyak kepada kerja-kerja ke bumi masa COVID lah. Ya. Dan masa ke bumi tu pun kita kena pakai full lengkap PPE. Jadi itu kadang-kadang mengganggu kita punya kerja lah sebenarnya. Tidak selesa sebenarnya. Jadi sepanjang masa maafkan saya. Sepanjang masa PKP itu mungkin ada kesukaran yang bomba alami. Apakah kesukaran itu? Kesukaran tu daripada segi PPE tadilah. PPE tadilah. Ya, kerana ada satu kes kita mengambil mayat di air. Ya, kami tetap kena pakai PPE itulah yang daripada badan sampai ke bawah itulah. Jadi nak buat kerja tu sedikit susah lah sebenarnya bila pakai PPE ni. Ya, dengan keadaan panas dan sebagainya. Jadi macam bomba pun kena lebih berhati-hati. Ya, sewaktu bertugas tu kerana kita takut ada jangkitan dan sebagainya. Betul? Betul. Okey. Tadi sewaktu kita berehat, sempatlah kita berborak sedikit dengan Puan Roziza dan kita dapat tahu bahawa di Kuala Terengganu, Balai Bomba di sana, Puan Roziza adalah ketua. Itu kita dah tahu. Tapi ada 89 anggota di bawah Puan Roziza dan semuanya lelaki. Jadi mungkin boleh terangkan dan bagi tahu kepada penonton-penonton Hawa bagaimana Puan Roziza berjaya dan mampu untuk menjadi seorang ketua kepada orang lelaki. Okey. Apabila saya dipostingkan daripada admin, sebelum menjadi ketua balai, saya pegawai perhubungan awam di negeri Terengganu. Ya, apabila saya dipanggil oleh pengarah saya dan dia menyatakan saya telah dipostingkan ke Balai Bomba Kuala Terengganu, okey, jadi saya rasa nervous sikitlah. Ya, kerana bomba ni
kebanyakan dia 99% semua lelaki. Oh, ramai. Ya, ramai. Pada masa itu Balai Kuala Terengganu dia seramai 114 orang lah. Oh, Ya, semua lelaki. Macam mana kita nak handle? Betul. Adakah dia orang boleh terima kita? Betul. Ya, bila perempuan masuk menjadi seorang ketua. Ya, namun demikian apabila saya melaporkan diri di Balai Bomba, alhamdulillah semuanya memberikan kerjasama yang amat baiklah sebenarnya. Alhamdulillah. Dan mereka merasakan satu orang kata, nak kata macam mana ya? Mungkin juga teruja, ya, dapat bos perempuan, kan? Lain lah kan. Dia perempuan ni dia orang kata biasalah kuat membebel kan. Jadi alhamdulillah lah setahun saya memegang jawatan ketua balai. Balai saya telah diiktiraf sebagai balai 5 bintang lah. Wow, balai 5 bintang. Ya. Dan anggota-anggota saya pun memang pada awalnya kita susah nak handle mereka ni pasal dia orang dah terbiasa dengan bos-bos lelaki apa semua kan. Jadi bila kita masuk tu perempuan ni dia pagi-pagi dia akan berbebel dululah. Bebel dulu wajib. Bebel dulu wajib. Pergi ronda balai kan. Lama-lama dia dah jadi tak ada masalah lah pada mereka. Dia boleh terima. Boleh terima dah. Maksudnya Puan Rozizah ni memang sangat ada capability untuk menghandle lelaki. 89 kepala betul. Ramai tu. Semua lelaki memang kita salutlah dengan Puan Rozizah. Ya, betul. Okey, Puan Rozizah, mungkinlah dekat luar sana ramai anak muda yang bercita-cita, lagi-lagi wanita, perempuan kan, nak bercita-cita menjadi seorang anggota unit beruniform, bomber dan sebagainya. Mungkin ada tips-tips yang Puan Rozizah boleh kongsikan kepada mereka. Bagaimana untuk menjadi seorang anggota unit beruniform ni? Okey. Saya rasa kalau sekarang ni uniform ni daripada segi bomber, tentera, polis, maritim, semualah ya dah mula diceburi oleh wanita lah. Ya. Jadi pada mungkin adik-adik di luar sana, remaja-remaja di luar sana yang berminat nak menjadi salah seorang unit beruniform ni memang dialu-alukanlah. Cuma kena kuat mental dan fizikal. Kerana dalam tempoh latihan tu, latihan asas tu, itu adalah tempoh yang paling sukar untuk semua. Paling kritikal lah orang cakap. Kritikal, bolehlah. Pasal daripada orang awam, daripada kita dah biasa kan, kita akan didudukkan, dimasukkan dalam akademi bomber. Kalau bomber lah, lebih kurang 5 bulan kita akan menjalani latihan asas. Daripada segi itulah kita akan didisiplinkan. Bangun pukul 4 pagi, pukul 7 dah ada PT pagi, pukul 9 dah kawat, pukul 5 PT pagi, malam ada kelas. Jadi masa-masa kita tu telah disusun oleh jurulatih lah. Pada masa itulah kita perlu kuat mental dan fizikal lah. Betul, sebab itu adalah satu persiapan untuk kita menjadi anggota unit beruniform. Sebab kita nak anggota unit beruniform yang kuat, kental, tak bolehlah lemah semangat. Betul tak? Frontliner kita ni. Betul. Jadi kita nak tanya juga dekat Puan Rozizah, pernah tak sekali rasa macam nak putus asa waktu menjalani latihan tu? Dan kalau pernah ataupun kalau tak pernah pun, mungkin boleh bagi tahu cara tangani supaya adik-adik di luar sana pun boleh ikut sama. Okey, ini masa latihan lah maksudnya? Masa latihan. Okey, daripada orang awam pergi kepada bomber. Macam saya kata tadi, grup saya ada 42 orang wanita, lelaki ada 150. Sebenarnya kita telah diajar di dalam pusat latihan, Akademi Bomber, bertugas secara berkumpulan. Okey. Ya, berkumpulan. Macam bomber pun dia akan pergi kebakaran pun dia tak akan pergi seorang. Ya, satu jentera tu nom dia 116. Satu pemandu, satu penyelia dan 6 pemadam. Jadi dekat pusat latihan tu, Akademi Bomber tu, kita telah diajar untuk bekerja dalam pasukan. Jadi sekiranya ada kawan-kawan kita yang rasa lemah, nak balik, nak berhenti, kawan-kawan inilah yang akan beri nasihat sebenarnya. Ya, tapi saya tak adalah kot. Pasal saya minat. Saya minat dengan bomber kan. Macam mana pun saya kena tempuh jugalah. Ya, ada yang mungkin tu ada juga yang masuk bomber ni pasal dia kata tak ada kerja lain. Bomber yang dapat. Ya, jadi dia mungkin tidak ada minat yang minat tu mungkin sikit je lah. Betul. Ya, tapi apabila masuk dia akan menjadi satu orang kata berjaya lah sebenarnya. Jadi kalau yang nak putus asa dan sebagainya tu kena fikirlah sebenarnya. Ya, betul. Sekarang ni pun kita kena kejar peluang ya. Bila dah dapat tu kena betul-betul lah bertugas.
Jadi kalau ingin sesuatu kena kejar, betul tak? Jangan kita duduk saja memang tak dapat apa-apa. Jadi untuk akhir-akhir ni Puan, kita pun dah di penghujung segmen. Jadi kita nak minta kepada Puan Rozizah untuk memberi sedikit ucapan sempena Hari Kebangsaan kita buat penonton di luar sana. Okey, untuk semua penonton, selamat Hari Kebangsaan daripada saya dan juga daripada Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia. Dan jadikanlah kemerdekaan ini satu benda yang membanggakanlah ya daripada diri kita dan juga negara kita. Selamat Hari Merdeka. Okey, selamat juga kita ucapkan kepada semua. Jadi terima kasih banyak-banyak Puan Rozizah sudi datang pada Hawa pada hari ini, berkongsi pengalaman dan sebagainya. Kita doakan yang baik-baik saja untuk Puan Rozizah. InsyaAllah. Ya, jadi baiklah, kita akan berehat sebentar dan kembali selepas ini. Kita masih lagi dengan semangat Hari Kebangsaan. Dan oleh kerana itu, kita ada something special untuk penonton-penonton Hawa. Ya, betul tu. Jadi untuk segmen ini, kami ingin kongsikan VT dari warga kerja Suka TV. Jadi jom kita saksikan. Makna merdeka ni bermaksud sebuah negara tu yang bebas daripada cengkaman penjajah dan bebas mentadbir negara mereka sendiri. Makna kemerdekaan bagi saya ialah bila kita mendapat kebebasan dan hak sebagai bumi putra. So tu makna kemerdekaan bagi saya. Saya bangga menjadi anak Malaysia sebab dekat Malaysia kita ada pelbagai kaum, banyak jenis makanan dan pakaian-pakaian berbeza, tradisi yang berbeza untuk semua rakyat Malaysia rasai sama-sama. Makna merdeka bagi saya adalah kebebasan, which is bukan kebebasan orang kata oleh penjajah je, tapi kebebasan kita dalam fikiran kita, the way kita diberi kebebasan untuk melakukan apa saja, especially sekarang dekat Malaysia ni kita bebas bersuara dan sebagainya. Itu makna kemerdekaan pada saya. Bagi saya, makna kemerdekaan ni kita bebas dari jajahan dan juga merdeka dari segi pemikiran. Ya, itu. Okey, pendapat saya kemerdekaan tu sendiri adalah bermaksud kita bebas daripada segala perkara yang membelenggu diri kita, sama ada benda tu memberi efek yang tidak baik ataupun benda tu mengganggu pendirian diri kita. Kebebasan adalah bermaksud kita bebas untuk memerdekakan diri kita. Okey, merdeka bagi saya adalah penghargaan kita kepada pejuang-pejuang negara kita yang dah berjuang untuk memerdekakan negara kita dan tak akan biarkan suku titik nila pun menghancurkan segala impian yang kita genggam selama ni. Ya, itulah merdeka bagi saya. Merdeka. Okey, erti kemerdekaan bagi saya ialah sesebuah negara itu bebas bukan sahaja daripada penjajahan, tapi bebas untuk rakyat buat apa sahaja mereka nak, capai cita-cita mereka berlandaskan undang-undang. Of course, tak ada apa-apa halangan atau rintangan untuk kami semua untuk mencapai cita-cita kita. Erti merdeka. Erti merdeka bermakna kita bebas daripada penjajah. Ya, tanah air kita bebas daripada penjajah. Dan erti merdeka bagi saya, kita bebas berfikir, ya, bebas sebagai seorang warga negara Malaysia, tinggal di Malaysia yang mempunyai pelbagai kaum dan juga masyarakat majmuk. Dan kita semua bebas untuk ke sana dan kemari dan bebas untuk bekerja, bebas segala-galanya untuk memikirkan tentang masa depan kita sebagai seorang warga negara Malaysia. Saya bangga jadi anak Malaysia sebab dekat Malaysia ni pelbagai kaum, pelbagai makanan yang ada dan juga kemudahan-kemudahan yang disediakan oleh kerajaan Malaysia lah. Okey, saya bangga menjadi anak Malaysia kerana Malaysia ada pelbagai bangsa, pelbagai agama, budaya macam dekat Sabah Sarawak, makanan. Saya sangat bangga menjadi anak Malaysia. Apa yang buat saya bangga dengan Malaysia sebab saya rasa Malaysia ni adalah negara yang aman dan harmoni, tiada peperangan berlaku, rakyat Malaysia pun aman damai, tiada pertelingkahan. Jadi itu yang buatkan saya rasa
sangat berbangga bila berada di Malaysia sendiri. Benda yang saya bangga yang pertama di Malaysia ni kita ada diversiti kaum. Maksudnya kita ada kaum Cina, India, Melayu, kita ada Iban, orang Sarawak. Jadi pelbagai kaum yang ada dekat Malaysia tu membuatkan saya merasakan negara kita negara yang diversiti, yang menerima orang-orang daripada pelbagai agama, bangsa dan adat dan budaya. Benda yang saya bangga jadi anak Malaysia ialah kita ni negara Malaysia yang penuh dengan pelbagai kaum. Ada Melayu, Cina, India dan juga lain-lain. Bangga sebab Malaysia merupakan sebuah negara yang sangat aman dan banyak sangat makanan. Okay, bagi saya apa yang membuat saya membangga untuk menjadi anak Malaysia adalah apabila semua rakyat Malaysia boleh berkumpul dalam satu hati bagi mempertahankan nasi lemak rendang crispy yang telah digempurkan di dalam MasterChef. Dengan itu kita nampak bahawa Malaysia boleh bersatu apabila diorang mempunyai persamaan dalam perkara yang diorang sendiri sayang dan cintai. Mari kita seluruh warga negara ramai-ramai menjamut Hari Merdeka. Merdeka! Yep. Selamat Hari Merdeka yang ke-66. Yang kenapa saya bangga menjadi rakyat Malaysia? Sebab kita boleh merasa di Malaysia saja kita dapat merasa banyak jenis makanan. Kita ada makanan Melayu, kita ada makanan Cina, kita ada makanan India, di Kelantan, Terengganu dan banyak lagi makanan-makanan yang ada di Malaysia. Itulah sebab utamanya saya suka menjadi rakyat Malaysia. Saya bangga dengan Malaysia. Merdeka, merdeka, merdeka. Selamat Hari Merdeka. Saya nak ucapkan selamat menyambut kemerdekaan yang ke-66 kepada semua rakyat Malaysia. Semoga kita aman, damai dan sejahtera. So saya nak ucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-66 dan semoga kita berusaha menjadi warga negara yang untuk majukan lagi Malaysia. Selamat Hari Kemerdekaan yang ke-66 kepada seluruh rakyat Malaysia. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan yang ke-66 kepada semua rakyat Malaysia. Dan selamat Hari Merdeka kepada semua rakyat Malaysia. Semoga perpaduan kita di Malaysia ini kekal madani. Selamat menyambut kemerdekaan yang ke-66. Okay, selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-66. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Terima kasih. Cuma saya nak ucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan ke-66. Merdeka, merdeka, merdeka. Wish selamat Hari Kemerdekaan ulang tahun yang ke-66. Merdeka. Saya ucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-66. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Merdeka yang ke-66 bagi rakyat Malaysia. Terima kasih. Saya mengucapkan selamat menyambut Hari Merdeka ke-66 buat semua rakyat Malaysia. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan ke Malaysia yang ke-66. Saya mengucapkan semoga Malaysia lebih maju ke arah yang betul. Dengan itu saya ingin menutup dengan Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Okay. Saya ingin ucapkan selamat Hari Merdeka yang ke-66. Semoga di Malaysia ini kekal teguh dan semoga kita maju terus ke hadapan. Malaysia boleh. Ucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan ke-66 kepada semua rakyat Malaysia. Semoga negara kita terus kekal merdeka, aman, damai dan harmoni. InsyaAllah. Suka TV, suka sangat. Saya dengan ini ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat Hari Merdeka yang ke-66. Suka TV, suka sangat. Yes, jadi itu dia ucapan merdeka daripada kita punya warga kerja Suka TV. Semangat betul mereka dengan Hari Merdeka ni, betul tak? Saya pun rasa berbaru. Jadi kita dah tahu dia orang punya makna merdeka bagi mereka. Jadi saya nak tahulah juga apa makna merdeka untuk Mira. Okey, boleh tak kalau daripada saya jawab soalan, saya nak bagi sajak. Amboi, dia mari dengan sajak. Ya. Okey, silakan Mira. Biasanya bila kita sambut merdeka ni selalu biasa orang buat mendeklamasikan sajak. Okey, go. Okey. Aku anak merdeka, bangkit dari persada luka, berdiri megah di pentas wira. Ingin ku tebus
maruah bangsa. Itu dia. Saja oleh Mira. Saya Google saja. Ia akan buat sendiri. Bukan. Jadi kita nak ucapkan selamat Hari Kebangsaan kepada seluruh warga Malaysia. Kita bangga sebenarnya dapat duduk di Malaysia yang penuh aman, makmur dan sentiasa baik-baik sahaja di Malaysia ini. Ya, betul tu. Kita perlu bersyukur kerana kita dilahirkan di tanah Malaysia ini. Ya, betul. Kerana kita nak pergi kerja, kita nak melawat family, semua tak ada masalah. Kita boleh pergi dengan hati yang tenang. Ya, jadi kita pun dah di penghujung segmen. Terima kasih kepada semua penonton Hawa menonton kami. Jadi kita akan berjumpa lagi di masa dan hari yang sama dalam program Bual Bicara Hawa. Inspirasi wanita masa ini, wanita luar biasa. Bye-bye. Merdeka!